فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang bersama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keampunan dan kefahaman kepada kita semua. Jadi sebelum kita mulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan tengok pada muka surat 423, surah yang ke-33, surah Al-Ahzab, juzuk yang ke-22, bermula ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan tengok sedikit terjemahan dan tafsiran sedikit apa yang kita boleh dapat daripada ayat 36 hingga ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan barang sesiapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya ada sedikit disclaimer awal ataupun sedikit penyataan awal, beberapa penyataan awal sebelum saya memulakan lebih lanjut dalam tafsir pada pagi ini. Yang pertama, tafsir pada pagi ini agak berat sikit. Jadinya disclaimer saya yang pertama, saya bukanlah orang yang ahli betul dalam tafsir Al-Quran, hanya sekadar berguru dengan beberapa orang guru dan dengan sedikit bahan bacaan. Jadi apa yang saya akan sampaikan pada pagi ini seadanya sahaja daripada saya. Muka surat ni berat sikit. Semalam pun tidak okey dua baca ni, tidak okey dua lagi baca ni, peluh baca. Dia agak berat sikit lah. Ada beberapa isu yang saya kata kita akan tengok sebab apa berat. Yang keduanya, disebabkan muka surat hari ini berat, maka kalau siapa-siapa terlak, contoh biasalah kuliah subuh tuan-tuan, tak kata kat tuan-tuan lah, saya pun kalau kuliah subuh pun saya dengar kok. Kalau terlak, contohlah dia terlak tu, dia terlak dengar tak dengar ke, ataupun ketika dia terlak tu dia terjaga sat tu dengar tang cerita tengah, saya dah bunyi tang tengah dah, mungkin dia dengar beberapa cerita hak saya cerita tak dengar, saya dah terlak. Tuan-tuan, ada dua jalan. Yang pertama, kena tengok balik live pagi ni, rakaman live pagi ni. Yang kedua, kena tanya kawan-kawan. Kalaulah, disclaimer saya yang ketiga, kalaulah apa yang saya nyatakan pada pagi ini bertentangan dengan pengetahuan yang tuan-tuan dan perempuan mungkin belajar kat tempat lain, maka tuan-tuan dan perempuan wajib bagi tahu kat saya untuk saya ulang kaji semula, dan sekiranya saya terdapat kesalahan, saya akan buat pembetulan semula. Tu disclaimer awal. Habis dekat tu. Ayat yang ke-36 ni nampak macam simple. Tuhan pesan tidak patut ke atas orang lelaki dan orang perempuan yang mukmin untuk bercanggah dengan sebarang arahan daripada Allah dan Rasul. Nampak simple, tapi ada kisah di sebalik itu. Satu hari, dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, satu hari Nabi SAW bawa anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni asalnya adalah hamba. Nabi beli dia dan Nabi suruh Zaid duduk dengan Nabi. Baik. Jadi setelah Zaid dimerdekakan, maka Zaid dibawa oleh Nabi untuk berjumpa dengan Zainab binti Jahsh. Okey, pergi jumpa dengan Zainab ni untuk apa? Sayyidatina Zainab ni untuk apa? Untuk dikahwinkan Sayyidatina Zainab dengan Zaid. Cerita dah. Baik. Bila dah jumpa, Zainab tak mau dekat Zaid. Maka turun ayat ni. Bila turun ayat supaya lelaki dan wanita yang beriman untuk taat dengan arahan. Kerana apa yang Nabi buat ni, dia dah dalam bentuk arahan. Kena terima. Jadi Zainab kata, aku tak ada pilihan lain ke? Tak ada, pasal ni arahan. Maka dengan redha, dengan tenang hati, walaupun tak berkenan dekat Zaid, walaupun tak berkenan pada Zaid. Zainab ni siapa dia tuan-tuan? Zainab binti Jahsh. Jangan keliru. Zainab dalam sejarah ni ada banyaklah nama Zainab, tapi dua orang yang famous ni, satu nama Zainab bintu Khuzaimah, satu nama Zainab binti Jahsh.
Zainab bintu Khuzaimah adalah salah seorang daripada isteri Nabi yang digelar sebagai Ummul Masakin, ibu bagi orang-orang miskin. Ini saya cerita saja, insya-Allah saya cerita. Yang ni Zainab binti Jahsh ni siapa dia pula? Sepupu Nabi daripada susur galur Abdul Muttalib. Ini cerita. Baik. Zaid ni pula dia tak berapa nak hizm kita kata, tapi soleh. Zainab ni lawa, segak, rupawan dan juga bangsawan. Tu. Rupawan juga bangsawan. Tapi tak apa, nikah. Baik, selesai dekat tu. Dua-dua redha lah, dua-dua redha walaupun pada asalnya Zainab tak mau. Habis. Ayat ke-37. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Sedang engkau menyembunyikan, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terjemahan ni selamat. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya, wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Baik. Ni 37 ni ayat yang agak kontroversi bagi orang yang tak memahami keterangan dengan sebaiknya. Macam ni, bismillah. Semoga Allah Ta'ala melancarkan lisan saya dan Allah Ta'ala menjauhkan saya dan tuan-tuan dan perempuan semua daripada sangkaan-sangkaan buruk yang dibisikkan oleh syaitan ke atas Nabi kita. Macam ni. Dipendekkan cerita, kalau tuan-tuan tengok pada ayat 37, hai Muhammad, ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau telah memberi nikmat kepadanya juga. Siapa dia? Zaid. Imam Ibn Katsir meriwayatkan daripada Al-Awfi, apakah yang dimaksudkan dengan Allah memberikan nikmat kepada Zaid, iaitu Allah mengangkat darjat Zaid bin Harisah sehingga dia digelar Al-Hibbu Ibnil Hibbi, iaitu anak kesayangan bagi Nabi. Apa pula nikmat yang diberikan oleh Nabi kepada si Zaid bin Harisah ni? Iaitu Nabi memerdekakan Zaid. Jadi Zaid ni radhiyallahu anhu ni diberi nikmat oleh Allah dan Nabi sisa hidup dia. Baik. Tuan-tuan, ayat 37 ni nak cerita pasal apa? Lepas Zainab bintu Jahsh kahwin dengan Zaid bin Harisah, perkahwinan ini ialah perkahwinan setelah kahwin ni berombak badai, kita kata tak stabil, tak harmonis. Macam tu, tak stabil. Kira kita kata tak harmoni lah perkahwinan ni. Akan ada orang tanya, Ustaz, takkan sahabat-sahabiah pun ada masalah dalam keluarga? Biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, biasa tu. Itu di sahabat, bahkan Nabi SAW pun pernah ada beberapa masalah dengan isteri-isteri Nabi. Tapi lagi saya akan buat pemurnian.
Ada, tu biasa. Jadi kalau kita tak bisa berkelahi dalam rumah tangga, itu luar biasa sangat Dia luar biasa sangat. Pasal sahabat-sahabat syurga ni pun, Nabi sendiri pun bisa berkelahi. Biasalah tuan. Baik. Jadi kata ulama, antara sebab berkelahi ataupun kita kata tak tenteram harmoni rumah tangga Zainab bintu Jahsh dengan Zaid bin Harisah ialah disebabkan al-kafa'ah, disebabkan tidak sekufu. Sebab tu ada setengah ulama meletakkan syarat sah untuk setengah ulama lah meletakkan syarat sah untuk berkahwin itu mestilah al-kafa'ah, mestilah sekufu. Tetapi perbahasan sekufu ni panjang lah tuan-tuan. Perbahasan ni agak panjang, saya tak mau syarah sangat. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah bukanlah pasal Zainab ni merendahkan Zaid, bukan isu tu. Tetapi mungkin kata ulama, mungkin isu berkenaan tentang cara hidup yang berbeza. Satu biasa, asalnya orang bawahan. Satu lagi memang kita kata, orang Kedah kata beranak lamberah. Memang beranak lamberah. Jadi cara hidup tu berbeza. Jadi Zaid bin Harisah pergi jumpa Nabi, duk luah masalah. Bila duk luah masalah, nak kata dia kata, ya Rasulullah, aku ingat aku nak ceraikan Zainab lah. Nabi kata apa? Tahan dulu, jangan duk cerai lagi. Baik. Ini perbahasan ni. Kalau buka beberapa tafsiran yang lain, banyak tafsir ni pasal ayat ni. Ada tafsiran yang betul, ada tafsiran yang salah, ada tafsiran yang dimurnikan. Ketika Zaid duk mai jumpa dengan Nabi terlihat terpandang Zainab. Yang ni yang nak jadi isu ni. Tapi saya harap kalau dengar bisikan syaitan untuk ada sangkaan jahat, auzubillah sebab ketika Zaid bin Harisah pergi jumpa Nabi terpandang Zainab. Dan Nabi, saya tak maulah guna istilah terberkenan, tertarik dekat tu. Tertarik dekat ni dulu. Tertarik. Baik. Isu tertarik ni bagi kita salah tak? Salah tak? Kalau saya guna ayat yang untuk mudah difahami, salah tak tertarik dengan isteri orang? Tu maksud saya. Ni nak jadi isu ni. Sebab orientalis barat banyak menggunakan ayat ni untuk serang Nabi. Puak-puak yang nak lawan Islam, ataupun kebanyakan puak-puak feminis, puak-puak yang memperjuangkan hak-hak wanita ni, mereka banyak guna ayat ni nak serang Nabi, ataupun nak merendah-rendahkan Nabi kita. Sedangkan Nabi ni maksum, mustahil Nabi melakukan dosa. Silap, ya, Nabi pernah buat silap. Ada beza silap dengan dosa. Silap, kalau tersilap dia tak jadi dosa. Contoh, Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa, yang Nabi memalingkan wajah daripada orang mai tanya Nabi tu. Allah Ta'ala tegur, jangan paling wajah. Macam tu. Baik. Sebenarnya tak silap, tak dosa. Sebab ada sebab dia. Bismillah. Sebab Nabi juga memiliki sifat harus. Nabi ada sifat wajib dan ada sifat harus kat atas Nabi. Sifat harus Nabi ni macam kita, lapar, makan, tertarik, suka, bernafsu, ada. Tetapi ketika Nabi tertarik kepada Zainab, bukan kerana nafsu. Stop kat situ. Baik. Bukti yang Nabi tertarik kepada Zainab bukan kerana nafsu ialah apa? Ketika Zaid pergi mengadu kepada Nabi, kata aku nak bercerai, Nabi kata tahanlah isterimu. Kemudian Nabi tutup dengan ayat wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Boleh saja Nabi nak buat hilah dengan Nabi kata lagu ni, cerai bila kalau dah tak elok dah. Berkali-kali Zaid mai jumpa Nabi,
Nabi boleh saja nak buat dengan cara buatlah seperti mana yang pernah diriwayatkan satu kisah Israiliyat. Nabi Allah Daud alaihi salam berkenan kepada seorang umat dia ni, perempuan. Pasal perempuan ni lawa, tapi dah jadi bini orang. Maka nak buat macam mana? Nabi Allah Daud alaihi salam suruh suami dia ni, lantik suami dia ni jadi general perang. Pergi perang. Pasal perang hak kali ni dahsyat, tahu lelaki dia ni kan kuat perang mana pun. Jadi nanti pergi jadi general. Pergi perang mati. Lalu Nabi Allah Daud kahwin dengan isteri dia ni. Baik, nampak macam syok cerita ni, tapi cerita ni adalah cerita yang bohong. Mustahil para nabi dan para rasul memiliki tipu helah macam tu. Itu cerita bohong yang dibawa oleh Bani Israel. Clear dekat tu. Jadi bukti kita Nabi tak salah lah ni. Memang Nabi tak salah. Nabi tak salah langsung. Baik. Timbul isu yang kedua. Sebab apa tadi kalau tuan-tuan pasang, saya kata terjemahan ini selamat. Kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan ni, dan engkau padahal sini, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu ni, apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Macam ni tuan-tuan. Ketika Zaid duk pergi mengadu kat Nabi, ada sesuatu yang terbuku dalam isi hati Nabi, tapi Nabi tak cakap dekat Zaid. Zaid kata, aku nak cerai ya Rasulullah. Ada something yang Nabi nak cakap kat Zaid, tapi benda tu tak lepas nak cakap. Maka Nabi tak cakap benda tu. Disebabkan Nabi takut kepada manusia, yakni Zaid. Allah Ta'ala tegur Nabi, ya Muhammad, jangan engkau takut kepada manusia, kerana engkau patut takut pada aku, kerana aku lebih berhak untuk ditakuti. Baik, kita akan bincang dua isu. Isu yang pertama, apa yang Nabi simpan dalam hati? Adakah yang Nabi simpan dalam hati itu ialah perasaan Nabi kepada Zainab? Tak. Bukan isu tu. Nabi tertarik pada Zainab tu bukan macam kita sampai angau. Tak. Dia hanya sekadar macam tu saja. Macam tu saja. Tak lebih pada tu. Macam contoh lah. Contoh. Katalah kita pergi kenuri kahwin. Tengok pengantin wan, pergi dengan bini kita. Tengok kena islawa. Takat tu bukan, dan Nabi pun bukan kerana lawa. Isu dia bukan Nabi bukan pasal Zainab tu lawa tak. Sekarang ni kita mesti memurnikan apa yang terlintas di hati Nabi tu. Bukanlah pasal Zainab tu Nabi suka kat Zainab. No, bukan tu. Tetapi apa yang terlintas di hati Nabi, iaitu Nabi mengetahui bahawasanya Allah mentakdirkan Zainab bintu Jahsh akan kahwin dengan Nabi. Tapi Nabi tak cakap dekat Zaid. Sebab ketika itu Zainab masih lagi isteri kepada Zaid. Ni cerita dia. Jadi yang disembunyikan dalam hati itu bukan perasaan, tetapi Nabi tahu takdir yang akan berlaku akan datang ni. Tapi Nabi tak cerita. Tuhan tegur, siapa tak cerita je lah. Macam tu cerita dia. Bila tanah baik. Golongan-golongan feminis ataupun golongan-golongan orientalis barat akan guna hujah ni. Yang pertama, dia pakai kata apa? Nabi suka bini orang. Yang kedua, Nabi atok bagi dia boleh menikah, Nabi boleh menikah dengan isteri orang. Ni tak betul ni. Yang ketiga, Nabi ini kuat nafsunya. Ini tak betul. Semoga Allah Ta'ala memelihara hati-hati kita daripada sangkaan-sangkaan buruk kepada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, saya nak buat sedikit penambahan. Ketika membicarakan tentang tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Allah, maka mesti berjaga-jaga perbicaraan kita. Jaga-jaga. Contoh, walaupun Nabi memiliki sifat harus seperti manusia yang lain, makan, minum, tidur, kita tak boleh kata lagu ni Nabi ni macam kita, lebih kurang kita. Ada pertuturan dia.
Dia ada ayat yang lendik dia. Macam kisah ni, kena lendik ketika nak cerita. Ketika berlakunya peperangan Siffin antara para sahabat, berlakunya perang Jamal antara Aisyah dengan Ali, perang Siffin antara tentera Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kena lendik ketika nak bercakap. Lendik kena bercakap. Kena lapik sungguh-sungguh. Lapik sungguh-sungguh. Baik. Sama macam kadang saya agak terkilan bila beberapa orang penceramah ketika menceritakan tentang perihal Sayyidina Umar. Dia nak cerita Sayyidina Umar ni garang sungai, maka dia guna istilah-istilah yang tak tepat. Antaranya ialah apa? Sayyidina Umar ni jangan buat main dengan dia. Silap sikit pancung, silap sikit perang. Bukan semua benda macam tu. Ada saya pernah dengar seorang penceramah kata, Sayyidina Umar ni kita bahasakan mudah dia macam gangster Islam lah. Lagi tak kena. Hati-hati dalam menuturkan bicara, dalam menceritakan ahwal, perihal orang-orang tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Tuhan. Walaupun Sayyidina Umar ada kisah silam dia tak boleh ambil kisah silam dia tu. Boleh nak cerita tapi jangan tutup sangat tu. Jadi sama juga, lebih-lebih lagi Nabi. Tuan-tuan tahu tak? Nabi SAW ada 12 orang isteri. Ada 12 orang isteri. Dalam 12 orang isteri tu ada seorang isteri yang Nabi ceraikan, iaitu Hafsah. Siapa dia Hafsah? Anak kepada Sayyidina Uthman. Kalau tuan-tuan buka riwayat tu, tuan-tuan akan dapati beberapa, saya sendiri pun baca. Kadang-kadang kalau baca saja akan mendapat sangkaan jahat ke atas Nabi. Ada isu yang kita rasa awak jadi macam ni, kita akan rasa macam tu. Dan ketika isu Nabi menceraikan Hafsah, Sayyidatina Hafsah ni pun, Allah pun ada tegur Nabi. Jadi bila kita baca situ, kalau rasa tak sedap hati bila baca kisah Nabi ni, terus refer kepada ulama ataupun tok-tok guru yang muktabar, yang boleh memurnikan sangkaan kita, kerana ada penjelasan yang lebih terperinci. Itulah tuan-tuan, kakak dah. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya Zaid memang tak tahan dah dengan Zainab. Maka bercerailah dua orang ni. Zaid menceraikan Zainab. Setelah habis tamat tempoh iddah, maka Nabi SAW pergi jumpa Zainab dan mereka berkahwin. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, baik, tidak ada saksi, tidak ada wali. Sebab apa? Bahasa mula tidak ada saksi lah. Maksudnya siapa yang nak tukang akad tu tak ada. Kenapa? Kerana yang mengakadkan Nabi dan Zainab ini adalah Allah Ta'ala. Baik, di sini ada perlu hati-hati. Yang pertama, mesti membezakan syariat Allah ke atas Nabi dengan syariat Allah ke atas kita. Nabi boleh nikah sampai 12 orang, kita tak boleh nikah sampai 12 orang. Nabi boleh nikah dengan Zainab walaupun rukun tak cukup, kita tak boleh buat lagu tu. Syariat yang dikhususkan itu walaupun syariat Muhammad SAW, tetapi dari segi sudut pelaksanaan ada beberapa yang Nabi lebih daripada kita. Dia kata, saya nak ikut sunnah Nabi, saya pun nak 12 orang isteri, kacau. Jadi saya nak ulang balik. Jadi akhirnya Zainab bintu Jahsh, asalnya isteri kepada Zaid, sudah menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dua orang Zainab ni. Yang Zainab bintu Khuzaimah ni cerita lain. Zainab bintu Khuzaimah ni, dia ni suami dia meninggal masa perang Uhud. Umur dia pun tua dah. Dalam kitab catatan sejarah, Nabi kahwin dengan dia 3 bulan selepas tu barulah dia meninggal. Itu Zainab bintu Khuzaimah. Hak ni Zainab bintu Jahsh. Dalam 12 orang isteri Nabi tu,
hanya Aisyah radhiyallahu taala anha sahaja anak dara. Hak sebelah hak lain semua janda, termasuk Siti Khadijah. Termasuk Siti Khadijah. Jadi dalil ni, peristiwa ni menunjukkan memang Nabi kahwin ramai, tapi bukan atas landasan nafsu. Macam tu. Ummu Salamah janda. Ummu Salamah pun janda. Jadi ini yang kita mesti jelas, supaya kita tak rasa bila baca ayat ni kalau istilah budak-budak lah Nabi potong tang kona, ataupun istilah budak-budak lah kita berkata apa, Nabi sailang isteri orang. Jangan guna bahasa-bahasa yang macam tu. Jangan. Pandai Nabi noh, dia boleh tahu. Ada orang tanya, Ustaz, kalau Nabi tahu takdir Allah, pasal apa Nabi duk pergi gagah juga bawa Zaid pergi jumpa Zainab? Ketika tu Nabi tak tahu lagi takdir Allah nak takdirkan bagaimana Zainab ni lah kali nak kahwin dengan siapa. Clear dekat lah tuan-tuan. Habis. Selesai. Baik. Ayat 38. Maka na'ala Nabi min harajin fima faradallahu lah. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Okey. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang terdahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Baik. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ni nak cerita apa pula ni? Ada cerita dia. Cerita dia macam ni. Tuhan nak emphasize, nak membuat satu penegasan pada ayat yang di atas, ayat yang ke-37, iaitu apa? Apa hak Nabi buat ni tak salah. Tu. Apa hak Nabi buat ni, cerita daripada start Nabi bawa Zaid pergi jumpa Zainab sampailah kepada lah kali Nabi dikahwinkan oleh Allah dengan Zainab, itu tak salah. Kerana kalau kita faham pokok asal usul dia ialah Nabi ini maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi apa saja hak Nabi buat itu bukan dosa. Tu kalau tak mau fikir guna akal lah. Kalau hanya nak fikir guna iman saja, kita sangka baik tu. Tapi nasihat saya untuk diri saya khususnya dan tuan-tuan dan puan, jangan berpegang sesuatu ayat Quran ataupun hadis ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan benda-benda yang macam ni dengan iman sahaja tanpa mempelajari ilmu. Dikhawatiri kalau kita duk gang tu saya tanya banyak percaya atau ya Nabi cakap ni, Nabi buat ni betul tak? Dikhawatiri tiba-tiba main satu aliran, main mazhab mana, ideologi pemikiran mana-mana, dia cakap sikit kat kita ish betul kot lah buat Nabi buat macam ni. Tu yang payah tu. Digugat iman kita dengan sesuatu yang bersifat akademik, bersifat ilmiah. Saya tak ada lah ilmiah mana pun, tapi kita tak ada barang tu, kita tak ada senjata lawan balik. Itu. Jadi itu yang bahaya. Mesti ada ilmu. Jelas lah. Baik. Jadi apa yang berlaku ke atas Zaid, ke atas Zainab, ke atas Nabi, itu semua dalam sunnatullah, aturan Allah, qada Allah. Saya cadang memang nak cerita bab qada Allah tuan-tuan, pasal semenjak ni polemik sikit bab qada Allah. Adalah seorang ustaz ni, dalam tanyalah ustaz, dia mungkinlah sabakul lisan, tergelincir dalam berbicara, maka orang pun hentam dia pasal qada. Saya akui apa yang dia cakap tu tersilap, tapi saya bersangka baik yang dia tersilap tu bukan kerana dia tersilap lah tu, tersilap cakap. Tapi insya-Allah nanti saya akan cerita sikit bab qada. Saya cadang nak cerita hari ni, tapi tak dah. Pasal lagi 7.30 saya ada program di sekolah. Tapi tak apa. InsyaAllah ada rezeki saya akan cerita tentang qada Allah. Mungkin kita akan terfikir, pasal apa Tuhan nak ini awak Tuhan tak qada dia ni, Tuhan nak terus Zainab kahwin dengan Nabi terus. Ini dah tak pasal pula Zaid jadi duda. Gitu. Baik, saya sebut satu hikmah tuan-tuan. Bismillah. Antara hikmah dia peristiwa ni berlaku ialah apa? Untuk memecahkan adat orang Arab kat situ. Apa adat orang Arab kat situ?
Orang Arab dulu dan sekarang pun depa ni banyak anak angkat. Depa suka ada anak angkat. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, dekat Palestin dulu ada seorang ustaz nak buat rumah anak yatim kat Palestin. Orang Palestin marah tuan-tuan. Pasal bagi depa aib buat rumah anak yatim kat Palestin. Sebab orang Arab ni memang depa jaga budak-budak ni. Jaga anak yatim. Depa terlalu jaga anak yatim. Tak perlulah rumah anak yatim macam kita. Tak perlu dah rumah anak yatim macam kita. Biar kita jaga depa lah, senang. Macam tu. Depa bagi depa kalau ada rumah anak yatim tu aib mah. Kita mudah kat kita. Depa tu aib. Baik. Orang Arab adat depa tak boleh seorang ayah angkat kahwin dengan isteri pada anak angkat. Maksudnya asalnya ikut adat lah, Nabi ni tak boleh kahwin dengan Zainab. Itu adat. Tapi dari segi syarak tak apa. Dari segi syarak tak apa. Pasal dia bukan mahram mu'abbad. Mahram ni ada dua jenis. Satu mahram mu'abbad, satu mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad ni sampai bila-bila diharamkan. Yang kedua mahram mu'aqqad, haram sementara. Bila dah selesai apa-apa, dia jadi bukan mahram dah. Jelas tak? Bukan mahram dah. Habis macam tu. Jadi itu antara hikmah dia. Bila peristiwa ni berlaku, dia memecahkan tradisi adat orang Arab setempat. Kata tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Itu sunnatullah, antara hikmah lah. Selebihnya Allah lebih mengetahui apa hikmah ketetapan Allah buat macam ni. Jelas tak? Habis. Dan Allah Ta'ala tutup pada ayat ke-38, segala ketetapan qada qadar Allah pasti berlaku. Pasti berlaku. Kok mana pun mesti berlaku. Mesti jadi. Jelas tak? Habis. Selesai. Ayat yang ke-39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Iaitu orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yakni para rasul yang menyampaikan syariat. Yakni ayat ni yang menyampaikan risalah-risalah Allah merujuk kepada para rasul. Wala yakhshawna ahadan illallah. Tetapi dia adalah antara utusan Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Maksudnya ayat yang ke-39 ni Allah Ta'ala nak cerita fungsi dan tanggungjawab para nabi dan para rasul. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita berkenaan tentang sifat mereka. Fungsi mereka yang pertama, menyampaikan segala risalah. Sebab tu Allah SWT, ayat 39 ni penting ni. Nampak macam simple. Saya tak ingat semalam saya buka live. Bukan live, ada satu syekh yang Arab. Saya tak ingat nama syekh tu. Dia tengah cakap pasal ayat ni. Dia kata, kalaulah Nabi ni nak bohong Zaid ataupun nak bohong kita, Nabi kahwin dengan Zainab tanpa ada cerita macam ni, sudah pasti ayat yang ke-37 tadi ni Nabi tak cerita kat kita. Nabi simpan ayat 37. Supaya katalah nak bagi ikut satgi Nabi kata, kalau aku cerita ayat ni satgi depa kata apa pula kat aku. Sebab Nabi tahu Nabi tak salah. Nabi tahu apa yang Nabi buat ini adalah arahan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan memang tak salah pun. Maka Nabi cerita. Maka sebab tu ayat ni dah menceritakan kepada kita, sifat para Nabi dan para Rasul ni adalah tabligh. Memang akan cerita kat kita. Memang akan cerita. Kalau betul Nabi berniat nak bohong ke ataupun ada tipu helah ketika nak kahwin dengan Zainab, sudah pasti ayat ke-37 tu Nabi tak cerita dah. Itu hanya sifat para Nabi dan Rasul utusan kami ni memang menyampaikan. Macam tu. Jelas tak? Habis dekat tu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa seorang di antara kamu. Ni serta apa pula ni? Saya serta.
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Macam ni. Ayat yang ke-40 ni Allah Ta'ala nak cerita berkenaan tentang Zaid bin Harisah itu bukanlah anak Nabi kita, bukanlah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Sebab orang Arab ketika tu depa nampak Zaid ni rapat sangat dengan Nabi. Nabi sayang sangat sehingga digelar sebagai Al-Hibbu Ibnul Hibbi. Digelar sampai setara tu. Maka depa memanggil Zaid dengan gelaran Zaid bin Muhammad. Haram kita menasabkan, berbinkan kepada bukan daripada ayah kandung kita. Haram hukum dia. Dosa besar. Dosa besar. Nabi ni punya sayang pada Zaid. Kalau tentang buka lantas itu kasih banyak perang-perang yang Nabi suruh Zaid jadi panglima perang. Sehingga pernah ada beberapa perangan Sayyidina Umar tak jadi khalifah, Sayyidina Umar tak jadi komander, Sayyidina Abu Bakar pun tak jadi komander, Zaid yang jadi komandan. Punya sayang sungguh Nabi dekat Zaid. Tuan abang, Zaid ni bukan anak Nabi. Zaid ini adalah anak Harisah. Wallahu a'lam. Cerita jelas tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak beritahu Nabi ni adalah Rasul, penutup bagi segala Nabi. Habis. Ayat ke-41. Okey, 41 ni habis dah. 41, 43 ni relax sikit lah. Iaitu bukan relax macam mana? Relax untuk faham lah. Iaitu kewajipan mengingati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingati namanya sebanyak-banyaknya, iaitu berzikir. Berzikir dengan menyebut nama Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis Nabi sebut, maukah, Nabi tanya kat sahabat-sahabat, hangpa nak tahu tak ada amalan yang lebih baik? Ada amalan yang lebih baik daripada angkat pedang pergi jihad. Amalan yang betul-betul baiklah, kira sampai pergi perang jihad, sampai lawan dengan musuh, sampai pergi bunuh musuh. Apa yang lebih baik daripada tu? Maka sahabat kata, kami nak tahu apa amalan tu. Maka Nabi sebut zikrullah, memperbanyakkan sebut nama Allah. Nanti saya akan hurai dalam Asmaul Husna berkenaan tentang zikrullah, sebut nama Allah. Boleh tak zikir Allah, 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 Allah? Boleh tak zikir macam tu? Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, nama Allah nombor 1 Asmaul Husna tu saya tak syarah lagi. Saya selesai sampai 98, 99 saya akan tutup dengan Allah. Masa tu insya-Allah saya akan syarah kat tuan-tuan. Puasa lambat lagi tu. Puasa lambat lagi. Tak apa. Kalau gamak je lambat kan, nanti saya cerita dulu. Kalau gamak je lambat sangat, habis dekat tu. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Ni yang kita duk baca al-azkar tu. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah susun zikir-zikir. Waktu pagi baca apa, petang baca apa, lepas mayang subuh baca apa, sebelum subuh baca apa, petang lepas asar nak kena baca macam mana. Ini yang dia merupakan satu arahan juga daripada Allah untuk bertasbih pada waktu pagi dan waktu petang. Dan ayat yang terakhir, wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan keampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan jamal Allah, keindahan Allah dalam memberikan rahmat kasih sayang dia bukan kepada manusia saja, bahkan ke atas malaikat pun dapat juga. Ke atas malaikat pun dapat juga. Dan Allah Ta'ala juga memberikan rahmat dengan cara yang macam mana? Malaikat mendoakan pula keampunan untuk kita. Pakat belaka dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menegaskan juga, ini menarik poin ni, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Ingat tuan-tuan, dan pesanan untuk diri saya juga, iaitu apabila dulu kita tak berapa nak clear, tak berapa nak bagus, tiba-tiba kita dah jadi bagus, bukan pasal kita tu bagus, tapi Allah lah yang bantu kita mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
sedikit kesimpulan daripada saya pada pagi ini untuk ayat ni, iaitu yang pertama, berhati-hati dengan fahaman-fahaman yang nak memburukkan Nabi kita. Kalau rasa nak macam termasuk umpan mereka, istighfar dan terus cari pakar rujuk. Jangan bila mereka terang kita dengar, oh macam betul ke? Habis dengan ayat tu, payah. Katalah tuan-tuan jumpa dengan orang macam tu, mereka cerita kat tuan-tuan, jangan pakai ayat tu. Kena pergi refer, kena pergi jumpa tutup guru, ustaz-ustaz yang alim untuk cerita. Dan yang kedua, takwa adalah jalan penyelesaian untuk kita keluar daripada sebarang masalah. Ayat ni juga sebenarnya nak ceritakan kepada kita berkenaan tentang isu penceraian ni dibenarkan dalam agama. Cuma mestilah diselesaikan dengan cara yang baik. Atau tasrihum bi ihsan, atau lepaskanlah isteri kamu tu dengan cara yang baik. Wallahu a'lamu bissawab. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan hadir. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kullu min indillah, katakanlah baik murid ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.